Di sini kita ingat ada satu perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Pada muqaddimah apa kata Imam Syafi'i? Al-'abdu hurrun in qana' wal hurru 'abdun in tama'. Faqna' wa la tatma' fala syai'un yushinu siwa at-tama'. Ni Imam Syafi'i ni pakar syair. Ayat-ayat dia pun bunyi sedap kita dengar. Apa arti dia? Seorang hamba adalah merdeka. Seorang hamba itu, dia boleh jadi merdeka, dia rasa lega, puas hati, rasa tenang diri dia. Ini merdeka ni. Jadi merdeka ni, apa yang kita faham? Dia rasa tenang, dia tak serabut. Orang yang bebas, lawan orang yang terkurung. Macam mana keadaan dia? Resah, gelisah, sedih. Lawan dia, orang ni seronok, gembira, puas hati. Sebab apa? Sebab merdeka. Merdeka. Kalau jadi hamba tawanan, susah hati dia. Tak tentulah. Kalau mereka ingat, mereka bagi makan. Makan pun tera mana. Makan tera mana. Yang kita mau tak dapat. Bagi-bagi pun ayak tak berapa manis. Roti pun pegang-pegang patah. Dia tak macam kita tu lipat 2-3 kali tak putus. Dia bagi dia sebungkus berapa? Sebungkus RM4.5, RM5. Yang roti dia apa? Sama banyak. Tapi 5 kupang. Oi bagus jimat jimat. Rasa pun pasal telan kata telan mampuslah. Kita kena kurung. Itu beza antara yang bebas merdeka dengan yang hamba. Jadi seorang ni Imam Syafi'i kata ni, seorang hamba yang ianya merdeka jika dia qana'ah in qana'. Jadi sebab itu kita kata apa? Lawan kepada tamak ini qana'ah. Qana'ah yang berpada-pada. Jika dia berpada-pada, dia ada sifat qana'ah, maka dia akan rasa bebas. Tidak ada kongkongan, tak ada siapa nak halang dia. Dia rasa seronok, tenang, puas hati bila dia ada qana'ah. Dan seorang yang merdeka itu, dia boleh menjadi hamba. Walaupun dia tidak dikurung, dia orang kaya, dia senang, duit dia banyak. Tapi hidup dia susah. Jangan duk kata duit banyak, hidup senang. Weh, rumah besar seronoklah tidur puas. Jangan, kadang-kadang rumah halus pun tidur puas. Tidur ni berdengkuk tu, tak pala berdengkuk sampai subuh. Padahal rumah dia, ya Allah, tengok kesian. Nak bantu dia tak apa cukup. Yang rumah besar tu, bilik ada berapa tak larat kira. Tiap-tiap bilik ada aircon sampai ke jamban ada aircon. Sejuk. Sejuk. Tutup lah aircon boleh. Nak buang pasang aircon terus. Boleh tidur tenang tak? Kadang-kadang tidak boleh tenang. Pasal tidak qana'ah ni. Dia tengok rumah dia kata, ya awak lah 5 tingkat. Nak pasang 7 tingkat pula. Jenis tamak Jenis tamak. Mana nak cukup? Sembang dengan bini dia kata ni macam mana, ni pendapatan harian kita ni 50,000. Harian 50,000. Macam mana nak jadi setiap minit tu 50,000? Oh, tu dia setiap minit 50,000. Jenis yang tidak qana'ah itulah yang jadi. Maka tenang tak hidup dia? Nak tenang apa? Jalan pun duk telefon dulu. Tolong mai. Ni nak keluar dah ni, yang tolong mai. Nak kena orang jaga dia. Kan tak seronok tu. Tak berapa nak bebas. Maka Imam Syafi'i kata apa dia ni? Seorang yang merdeka itu dia boleh jadi hamba. Macam hamba. Susah hidup. Tak tenang. Jika dia adalah seorang yang tamak. Ni Imam Syafi'i ni. Hidup tong bila ni. Dia punya perkataan dia hikmah dia sampai kelar berguna. Maka hendaklah hidup dengan berpada-pada. Dan jangan sesekali kamu tamak. Susah kot mana? Berpada-pada. Tapi mai dengan iblis setan ni. Kalah juga. Kecundang juga.
Berpada-pada lah. Boleh habaq lah. Boleh dengar, dia dengar lah. Kita habaq tu, dia dengar. Tapi tak juga. Mana boleh duduk pada-pada. Kan? Duduk berlembar dengan kawan-kawan pun habis kita sembang, kawan telefon dia pula. Jom pula. Mula kita depan dia tu, kan? Macam-macam lah kita baca ayat pelembut hati pun semua. Kan? Dia pun kira okey lah, boleh lah. Kan? Hari ni nak taubat. Tapi pengaruh iblis setan ni kuat. Tak ada lama partner dia telefon. Jom pula. Sungguh, dia kena ada kekuatan diri dia. Berubah ni kita boleh bantu. Tapi diri dia, kalau dia tak mau berubah, dia tak akan berubah. Kan? Terus kata kita, Allah sendiri pun sebut. Allah tak boleh nak ubah seseorang itu. Melainkan dia sendiri. Kalau dia ada kehendak, insya-Allah Allah bantu dia. Tapi dia tak mau. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ulama kata ma kat situ apa maksud dia? Hati. Ni yang kita dah sebut ni penyakit hati ni. Tak mau nak berubah. Tak boleh apa? Tapi kalau dia ada kehendak, tak ada siapa nak halang dia. Dia ada kehendak dah. Campur pula kita bagi pula nasihat. Kan? Dia nak berubah dah. Kebetulan tu Allah gerakkan kita pergi jumpa dia. Oh, kebetulan yang cukup bagus. Memang saya pun dah sedap, terima kasihlah. Tolong bagi sedap lagi. InsyaAllah, saat ini saya akan jadi orang yang baru. Tak mau jadilah. Ni yang lama-lama ni saya lepak ke tepi dah. Pasal apa? Pasal dia nak berubah. Kerana tiadalah fala syai'un yushinu siwa tama'. Kerana tiadalah suatu perkara yang lebih keji daripada perbuatan tamak. Sifat tamak ini satu benda yang paling keji. Kita ingat biasa-biasa kan? Tak, ni paling keji ni sifat tamak. Imam Syafi'i kata. Jadi orang tamak ni hidup dia susah. Kan? Sebab itulah adalah kita punya kata nasihat orang tua-tua dulu, orang yang tamak ni selalu rugi. Betul. Kan? Tamak selalu rugi. Dia tidak berpada-pada. Macam anjing lah, bawa tulang. Lalu dekat satu sungai, kawan tamak. Tengok, hang pun ada tulang. Padahal muka dia. Muka dia, hang pun ada tulang. Lepas tulang dia terkam masuk, lemah, mampus terus. Ngapa tulang pun tak ada kat perut dia pun mati kembung macam tu je. Ni orang yang tamak. Kan? Kalau orang tak tamak, tak apalah. Hang satu, aku satu. Padahal muka dia juga. Itu kalau anjing tak tamak. Tapi adakah anjing tak tamak? Wallahu ta'ala a'la. Kalau dia tamak pun dia anjing. Manusia ada akal, jangan serupa macam anjing. Kan? Jadi orang tamak ni teruk kedudukan dia ni. Tak senang tidur. Kalih ke kanan, nampak itu. Kalih ke kiri, nampak itu. Tengok ke sini, nampak macam-macam lagi. Nerat lagi duk nampak juga. Tenang. Tidur pun boleh dengan beradab, ambil yang semayang, ngadap kiblat. Mana kiblat rumah dia, kaki dia belah mana, pala belah mana. Orang yang tak tamak, insya-Allah. Macam-macam adab dia boleh buat. Tosa dah katalah kawan yang tamak nak buat adab macam tu. Tak ada lah. Begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sambung lagi kata-kata daripada Syekh Abdul Qadir. Dan barang siapa meninggalkan akan tamak pada makhluk, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada sisinya. Tak apa. Kat dunia, sabar. Allah tahu dia pun ada kehendak. Dia pun ada nafsu syahwat. Allah tahu. Kan? Siapa yang tak nak satu-satu kebaikan itu, keberuntungan itu siapa yang tak mau. Tapi oleh kerana kesedaran, kefahaman dia, tak apalah. Dia beralah. Hampa ambil lah. Tak apa, Allah Ta'ala kata tak apa. Hang sabar ni, balasan hang besar akhirat besok. Pada sisi Allah Ta'ala, iaitu di akhirat besok. Sebab apa? Sebab dia pilih benda yang
Allah Ta'ala suruh pilih yang sebenar. Kan? Apa dia? Sifat qanaah lawan kepada sifat tamak tersebut. Kerana itu ada satu hadis yang panjang. Nasihat Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis yang panjang, tuan-tuan boleh cari dalam Sunan Imam Tirmizi, iaitu pada nombor 2305. Hadis daripada Abu Hurairah sendiri yang Nabi habaq ke dia. Dan hadis ini adalah sahih. Satu daripada 5 itu, apa dia Nabi sebut ke dia? Nabi kata apa? Kalau 5 ni, kalau hang buat, hang selamat. Hang nak selamat ke? Oh, siapa tak mau selamat? Nabi bagi dekat dia 5 perkara, tapi satu ni saya nak sebut. Lain ada 4 tu, saya bagi dah kod hadis tu, tuan-tuan cari tengok. Jadi apa yang Nabi kata? Nabi kata kepada Sayyidina Abu Hurairah, bererti kat kita juga. Nasihat Nabi kat sahabat-sahabat tu, untuk kita juga. Jangan dia kata, oh kat sahabat kita relax lah. Relax apa? Untuk kita juga. Kalau siapa nak daripada Nabi, itulah cara dia. Sama ada dia sebut cara umum semua, ataupun khusus kat mana-mana sahabat, berarti untuk kita sama. Ni yang Nabi kata kepada Sayyidina Abu Hurairah berkaitan dengan apa yang kita sedang sebut. Lain part tu tak payah sebab kita tak bincang benda tu. Apa dia yang Nabi kata? Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redalah dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala untuk kamu. Apa yang Allah Ta'ala bahagikan kepada kita, Allah tentukan, Allah tetapkan ke kita ni, kita terima dengan lapang dada. Reda. Jangan rasa duk tak puas hati. Allah tahu apa yang dia buat. Dia bagi kita ni lelaki. Terimalah kelakian itu. Mau duk jadi perempuan pula pasal apa? Ni orang tak reda ni. Allah bagi dia jadi perempuan. Dia duk kata, saya tak mau perempuan ni hina. Ni cerita sungguh. Ni cerita sungguh. Ada satu kakak ni berjumpa saya. Habis-habis kuliah dia main kat saya. Apalah dia duk main sembang macam tu. Ada yang biasa main jumpa dengan 2-3 kawan. Assalamualaikum Ustaz. Saya tadi nak tanya takdang Ustaz tutup. Tak apa, dia tanya luar majlis. Main 2-3 teman dia. Ini lain pula cerita dia. Dia main dia kata apa, Ustaz saya tak apa hati lah jadi perempuan. Allahu Akbar. Apa punya cerita macam tu? Tak apa hati jadi perempuan. Hina saya ni Ustaz. Sana sini orang duk cemuh saya. Itu cerita lain. Itu hal lain. Ada sebab. Ada sebab yang orang hina, orang cerca. Tapi dah jadi insan. Wanita. Awak lah duk kata macam tu. Kan? Tak apalah. Itu salah satu contoh. Kan? Allah Ta'ala bagi kita ini susah. Terima seadanya. Reda apa Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Ini yang Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Redalah apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang tenang. Yang tidak berhajat sangat kepada manusia. InsyaAllah. Allah uji, kamu pun sabar. Kamu reda, Allah reda. Nampak? Allah uji dia dengan susah, dia reda. Allah nak tengok tu. Kan? Bila makhluk dia mula reda, Allah balas dengan keredaan. Allah balas dengan keredaan semula. Tapi kalau kita yang mula start, kita tak reda ke Allah, tunggu dia. Allah takkan reda. Supaya juga Allah Ta'ala nak tolong kita, kita mau tolong Allah dulu. In tansurullah yansurukum. Mau Allah Ta'ala tolong tapi tak tolong Allah. Uzkuruni azkurkum. Ya Allah Ta'ala nak ingat kita, kita lah kena ingat dia sungguh-sungguh. Ni ingat tak? Allah balas. Nak tipu Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala lebih pandai untuk membalas tipu daya makhluk dia. Maka orang yang tidak berhajat kepada manusia ni dia tenang. Pasal apa? Pasal dia ada Allah.
di sisi dia. Ni orang yang qanaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setakat yang kita baca ini, banyak dah perkara-perkara yang kita dah sedang. Betapa hinanya seorang yang tamak dan berapa untungnya orang yang ada sifat qanaah yang berpada-pada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi